Okey, Assalamualaikum, dan kali ni kelas kita masuk bab yang ke-8 iaitu unsur dan bahan Unsur dan bahan. So yang ini dalam tingkatan 1 kita dah ada sentuh sikit bab yang ini dan awak pun dah kenal sebab awak kan pelajar KSSM, jadi awak pun dah pernah belajar tentang jadual berkala. So dalam bab yang ke-8 ni dia tentang jadual berkala lah dan unsur yang terkandung di dalam jadual berkala. So inilah yang kita nak belajar, iaitu bab yang ke-8. Bab ke-8, unsur dan juga bahan. So kita tengok apa yang ada dalam bab 8 ni. So kalau awak tengok dekat sini, dalam dunia ni kita ada banyak sangat unsur-unsur. Unsur-unsur ni maksudnya dia tak bercantum dengan lain lah. Dia adalah elemen. Dia adalah satu sahaja. Dia tak ada kawan-kawan yang lain. Contohnya kita ada besi, kita ada zinc, kita ada oksigen, kita ada hidrogen, kita ada nitrogen. Banyak sangat. Jadi untuk memudahkan saintis-saintis menyusun elemen-elemen ni, maka terbitlah tadi yang kita panggil sebagai jadual berkala. Tetapi kita kena tengok dulu dia punya asas dia. Tengok sini. Ini yang cikgu bagi dekat awak ni adalah buku teks. Okay, cikgu highlightkan dia sekejap. Sekejap ni. Sekejap. Tak apalah. So dekat sini dalam buku teks dia ada bagi tahu kita dah pernah belajar tentang jirim jirim ni dia terdiri daripada atom-atom yang halus Sebagai contoh dalam apakah itu jirim, awak kena faham dulu, dia mesti ada jisim. Dalam dunia ni mesti ada jisim. Maksudnya dia mesti ada berat dia lah. Itu barulah dia layak dipanggil sebagai jirim. Tetapi dalam alam semesta ni ada juga benda-benda ataupun sesuatu yang tak ada jisim langsung pun dan dia tak boleh memenuhi space. Awak tak boleh masukkan dia dalam bekas. Contoh sebagai contoh, air adalah jirim sebab air cikgu boleh kumpulkan dia, cikgu masuk dalam bekas dan dia ada jisim. Dia ada berat dia bila air tu kita masuk dalam botol ataupun bekas. So air adalah jirim, tetapi di dalam dunia ni, alam semesta ni, ada sesuatu yang langsung tak ada jisim. Siapa yang tahu? Dalam dunia ni ada bahan, dia tak ada jisim langsung. Kita tak boleh nak ambil dia masuk dalam bekas. Nak isi penuh dalam sesuatu bekas tak boleh. Siapa yang tahu tu? Angin. So angin adalah gas. So kalau awak fikir balik cikgu minta awak fikir balik, jika kita jawab angin, so cuba kita fikir dalam tong gas kat dapur rumah kita tu, kalau gas kita kosong, kita angkat dia ringan. Lepas tu kalau kita baru beli gas, kita nak angkat dia berat betul. Maksudnya kat sini, gas tu dia ada jisim. Angin tu ada jisim. Sebagai contoh, belon kalau kita tiup, kalau lepas tu dia ada jisim lah, belon tu dia ada jisim. Kalau gas dalam tangki pun dia ada jisim. Maksudnya dia berat lah dan kita boleh isi dia. Isi dalam belon, isi dalam tangki. Maksudnya dia boleh dikumpulkan. So dia adalah jirim. Tetapi ada dua bahan ataupun sesuatu lah dua ni yang memang tak ada jisim. Cikgu bagi contoh salah satu dia. Yang keluar daripada mulut kita. Apa yang keluar daripada mulut kita ni? Haba. Selain daripada haba, bila awak bercakap, apa yang keluar? Karbon dioksida. Bila awak bercakap, apa yang keluar daripada mulut kita? Air Bunyi air liur, awak boleh kumpul masuk dalam cawan tau. Dia kalau kita boleh kumpul, automatik itu adalah jirim. Maksudnya dia ada jisim. Tapi sesuatu yang tak boleh dikumpulkan, nak masuk dalam bekas tak boleh, itu
bukan jirim. Maksudnya itu contohnya seperti bunyi. Kalau awak berkata-kata keluarkan bunyi, awak dengar video ada sound. Sound tu boleh tak awak kumpulkan masuk dalam satu bekas? Boleh. Lepas tu timbang. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Sebab bunyi dia tak ada jisim. Jadi dia bukan jirim. Dia tak ada. Structure atom-atom bagi bunyi itu tak ada. Tu awak kena faham. Okey, ada lagi satu. Dia tak ada jisim. Apa dia? Selain daripada bunyi. Graviti. Graviti bagus. Tapi graviti tu prinsip. Selain daripada graviti, graviti tu bolehlah kita anggap dia sebagai bukan jirim lah. Sebab dia, kalau yang betul-betulnya, jawapan daripada awak tu, kalau awak jawab graviti ni, kita boleh anggap dia ada jisim lah. Sebab sesuatu yang bersaiz besar, graviti dia akan besar. Contohnya matahari dia ada jisim yang besar, so graviti dia pun besar. Tapi graviti dia hampir kepada yang betul lah. Okey, selain daripada tu, kita ada cahaya. Cahaya ni dia tak ada jisim. So dia tak wujud dalam bentuk atom lah. Dia tak wujud dalam bentuk atom. Sebab bunyi dan cahaya adalah gelombang. So dia berbeza. So itu yang cikgu nak awak faham dulu. Okey, tengok daripada buku teks ni. So kita ada 3 keadaan di mana jirim tu boleh wujud. Pertama, dia wujud dalam keadaan atom. Kedua, molekul. Dan ketiga adalah ion. So yang ini yang kita kena faham. Molekul, atom dan juga ion. So cikgu akan bagi, sekejap lagi kita ada aktiviti. Cikgu bagi awak tengok dulu. Okey, so gambar yang awak nampak kat belakang cikgu ni, ini adalah gambar atom. Gambar atom. Cikgu zoom sekejap. Ni gambar atom. So awak pun dah pasti, dah selalu awak kena lukis atom ni. So kalau awak tengok struktur atom ni, adakah dia pepejal, cecair ataupun gas? Pepejal. Bagus, pepejal. So sebab dia punya atom tu hanya bergetar pada kedudukan dia sahaja. So dekat sini, kalau awak tengok, ini adalah atom sebab semua warna dan bentuk adalah sama. Jika dia terdiri daripada satu unsur sahaja, satu jenis je maksudnya. Bola ni warna biru. Maksudnya satu jenis je. Maka ini kita panggil dia sebagai atom. Atom. Ingat, ni adalah atom. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Siapa tahu? Ini adalah molekul. Tadi atom, ini molekul. Tetapi, molekul apakah ini? Ada hidrogen 2, oksigen 1. Molekul apa ni? Oksigen. Oksigen salah. Oksigen tapi dia ada hidrogen. Air. Air, bagus. Ini adalah molekul air. Awak tengok dia ada atom hidrogen, dia ada 2. Atom oksigen dia ada 1. So dia tak boleh dianggap sebagai atom lah. Sebab dia ada 2 jenis atom. 2 atau lebih jenis atom. Dalam kes molekul air, dia ada 2 jenis atom, iaitu hidrogen dan juga oksigen. Tengok ni, dia kena ikat. Dia ada ikatan dia. Ikatan dia dipanggil ikatan hidrogen. Nanti kita akan tengok. Okey, dia ada lagi satu. Dia ada lagi satu yang kita panggil sebagai ion. Yang kita panggil sebagai ion. So kalau awak tengok dekat sini, macam mana nak jadi ion? Tadi kita dah tahu atom dan kita dah tahu molekul. Kalau nak jadi ion, macam mana pula? Kalau kita atom nak jadi ion, kita mesti menderma ataupun menerima. Kita nak menderma ataupun kita nak mendapat. Cuba tengok dekat belakang cikgu ni. Kalau kita menderma, maksudnya kita loss lah. Loss of electron, maka kita akan jadi ion yang bercas positif. Tetapi kalau kita mendapat, kita gain, kita mendapat elektron daripada atom lain, maka kita menjadi ion yang bercas negatif. So konsep dia dekat sini, siapa yang menderma, maksudnya dia loss, maka dia bersifat positif lah. Maksudnya macam tu. Kalau awak selalu menderma duit awak, maksudnya awak ada sifat yang positif. Macam tu.
Macam tu kita nak kaitkan dia. Kalau kita kehilangan elektron, maka kita adalah ion positif. Kalau kita dapat elektron, maka kita ion negatif. Macam tu kita nak kaitkan dia. Okey, apa beza cuba awak tengok yang ini adalah molekul tadi. Cikgu nak terangkan. Molekul tadi kalau awak tengok hidrogen dengan oksigen dia ada ikatan. Ikatan dia dah melekat. Molekul awak tak boleh pisahkan dia. Molekul awak tak boleh pisahkan dia. Dia dah melekat dengan sangat kuat dan kukuh. Okey. So far ada apa-apa soalan tak? Kalau awak ada soalan, awak nak mencelah, cikgu explain, awak bagi tahu je. So sekarang ni cikgu dah explain pada awak, jirim tu dia boleh wujud dalam 3 keadaan. Yang pertama, dia boleh wujud dalam keadaan atom, molekul ataupun ion. So kena ingat 3. Atom, molekul ataupun ion. Okey, kita tengok balik dalam buku teks. Kita tengok dalam kehidupan kita. Ada apa dalam kehidupan kita Contohnya kalau kita pergi menyelam. Kalau awak menyelam, dalam tangki tu ada gas apa? Oksigen. Gas oksigen kan? So kalau awak tengok dekat sini, oksigen. Kat sini oksigen Kalau awak tengok kat sini, oksigen. Oksigen, kalau awak tengok dekat sini, oksigen dia adalah molekul. Dia adalah molekul. Sebab apa dia adalah molekul? Sebab dia O2. Oksigen, O2. Sebab dia bukan atom. Oksigen dengan atom oksigen dia dah melekat. Jadi dia adalah molekul. Dia tak boleh dianggap sebagai atom lah. Sebab atom tu dia satu-satu je. Dia wujud sebagai satu, single. Okey, dekat air laut pula. Air laut yang macam awak tengok tadi, yang cikgu explain dalam gambar. Air adalah molekul. Sama juga molekul oksigen dalam tangki. Molekul air dekat air laut. Okey, apakah contoh ion? Contoh ion adalah garam biasa. Garam biasa adalah contoh ion. Okey. Kita tengok hammer kita tengok hammer, zoom sikit. Okey, kat sini hammer Kalau awak tengok dalam buku teks ada juga. Hammer adalah besi. Kepala dia besi dan sekarang kalau awak tengok, kalau hammer tu dia dah berkarat, maka dia wujud dalam keadaan ion. Kalau dia tidak berkarat, dia wujud dalam keadaan atom sebab dia ada unsur besi sahaja. So itulah sedikit sebanyak. Okey. Yang ini tajuk yang terakhir yang cikgu nak sentuh. Tadi dia punya pengenalan sahaja supaya awak tahu So sekarang ni adalah jadual berkala jadual berkala. So awak tengok baik-baik jadual berkala ada dalam buku teks. So jadual berkala ni dekat sinilah dia disusun semua unsur yang ada dalam dunia ni disusun. Dia susun mengikut pertambahan nombor proton. Nombor proton Kalau awak tak ingat nombor proton tu apa, tak apa. Kita lupakan tu dulu. Yang penting awak tahu macam mana nak susun unsur dalam jadual berkala. Mesti bergantung kepada nombor proton dia tadi. Nombor proton dia tadi. So dekat sini kita ada banyak lah. Kalau awak tengok mouse cikgu ni. Yang belah atas kiri sekali adalah hidrogen. Dia ke kanan Dia ke kanan. Hidrogen, nombor proton dia ada 1. Nampak ni dekat atas ni ada 1. Dia tulis. Maka hidrogen 1 lah. Duduk paling atas, paling kiri sekali. Lepas hidrogen, kita tengok ke kanan. Oh, ada helium. Kita ada helium. Sebab helium ada 2 proton. Okey, kita tengok balik. Yang ketiga, bawah hidrogen. Dia baca macam tulisan Rumi lah. Macam kita tulis buku Okey, yang kedua adalah lithium. Nombor proton dia 3. Lepas tu kawan dia. Lepas tu sebelah dia. Sebelah. Tengok nombor proton dia akan sentiasa bertambah. Tengok kat sini. Karbon, nitrogen, oksigen. Sentiasa bertambah. Yang bertambah ni nombor proton dia. Karbon nombor proton dia 6. Nitrogen nombor proton dia 7. Oksigen nombor proton dia 8. Fluorine nombor proton dia 9. Okey. Yang ini awak kena faham. Dia disusun mengikut pertambahan nombor proton. Lepas habis 10, neon.
Lepas tu dia pergi ke bawah pula. Sodium, Na, nombor proton 11. Magnesium, nombor proton 12. Okey, yang ini boleh faham tak semua? Boleh Boleh. So sekarang ni kita nak lukis macam mana struktur dalam sesuatu unsur tu. Macam mana kita nak melukis dia. Okey, kat sini yang penting ni. Selain daripada awak tahu bahan-bahan ni. Sebagai contoh, cikgu tak boleh gunakan tab cikgu lah sebab ada masalah sikit. Tapi cikgu akan share whiteboard dengan awak. So tengok whiteboard ni. So awak nampak warna merah kat situ. Kalau awak nampak warna merah kat situ, warna merah ni adalah nukleus. Contohnya. Contohnya kalau kita tengok dalam buku teks tadi, cikgu nak buat oksigen. Cikgu nak buat oksigen. Macam mana cikgu nak melukis gambar atom oksigen bagi unsur oksigen? Oksigen, nombor proton dia kalau kita tengok dalam jadual berkala, nombor proton dia adalah 8. Nombor proton bagi oksigen adalah 8. So macam mana kita nak lukis? So warna merah kat dalam ni adalah nukleus dia. So kita biarkan nukleus dia kat tengah-tengah ni. Yang warna hitam ni adalah petala dia. Adalah orbit dia. Orbit dia. So dekat sini cuba awak tengok baik-baik macam mana kita nak lukis. Kalau oksigen dia ada 8 proton, maka tengok pada petala yang di sebelah nukleus tu tadi. Petala ni kita boleh isi dengan dua elektron. Contohnya macam ni. Satu. Lepas tu kita isi lagi satu dekat sini. So 2. Dalam petala yang pertama boleh isi 2. Kena ingat oksigen proton ada 8. Yang cikgu lukis sekarang ni yang dekat petala yang di sebelah nukleus yang hitam ni, orbit yang pertama ni cikgu lukis elektron. Yang ini cikgu lukis elektron. Cikgu lukis yang ini adalah elektron. Okey, yang cikgu lukis ni adalah elektron. So elektron dia mesti sama dengan nombor proton. Kalau nombor proton 8, elektron pun mesti 8. So cikgu baru lukis 2. Cikgu kena lukis lagi. Cikgu kena lukis lagi dekat petala lain. Petala yang pertama ni, petala ni kita panggil orbit yang pertama ni boleh muat 2 je. Okey, cikgu nak kena lukis lagi 6 lah. So cikgu dah ada 1 dekat petala nombor 2. Cikgu kena letak lagi. So ada 2 dekat sini. Okey, lepas tu cikgu letak lagi 1 dekat sini. So cikgu kena letak, dia ada 8. So cikgu kena letak 6 lah kan dekat luar. So cikgu akan letak. Lepas ni kita akan minta awak buat juga. Okey, dah siap. So ini adalah lukisan bagi unsur oksigen. Oksigen nombor proton dia ada 8. Jadi elektron dia mesti ada 8. Elektron ni adalah yang warna biru ni yang mengelilingi nukleus ni tadi. Untuk petala yang pertama boleh muat 2 elektron sahaja. Untuk petala yang kedua boleh muat 8. Tapi cikgu tak isi 8. Cikgu isi 6 sahaja. 2, 4, 5, 6. Kenapa cikgu tak isi 8? Sebab kalau cikgu isi 8 campur 2 yang dekat petala pertama, dia dah jadi 10. Oksigen hanya ada 8 sahaja. Okey. Boleh faham? Ada soalan? Cikgu. Ya. Kalau macam tu petala 3 tu biar kosong. Petala 3 kita biarkan kosong ataupun kita tak payah lukis pun. Boleh. Cikgu. Okey, kita akan cuba buat. Cikgu akan bagi awak whiteboard ni. Cikgu minta awak masuk. Cikgu bagi dekat chat lah.
Cikgu bagi dekat chat. Oh, siapa ni? Akmal. Akmal mandi. Okey. Mandikan kucing. Dia yang mandi. Okey. Akmal mandikan kucing. Tak apa. Okey, cikgu dah bagi dekat kawasan, dekat chat tu. Awak boleh tengok. Boleh klik link whiteboard tu. Boleh klik link whiteboard. Lepas tu masuk whiteboard. Danish dah masuk. Adam dah masuk. Okey, terima kasih. Dah masuk, kita ucapkan terima kasih. Okey. So kita nak minta awak buat lah satu lukisan yang lain. Cikgu dah buatkan oksigen. Cikgu nak awak buat, boleh pilih lah. Cikgu bagi awak pilih. Sekejap. Okey, cikgu nak awak buat unsur nitrogen. Nitrogen dia ada 7. Tengok nombor dekat atas ni, dia ada 7. 7 nombor proton. So cuba awak buat. 7 nombor proton. Okey, kita tengok. Boleh klik dulu whiteboard tu. Boleh klik link whiteboard tu, nanti awak akan masuk ke laman web whiteboard. So awak boleh lukis bersama-sama dengan cikgu. Kalau Cikgu. yang tak ada, Gambar apa tu? petala. Tak ada. Nanti cikgu bagi kat awak. Cikgu tunggu semua masuk dulu. Kita tengok Adam dah. Adam, tak payah lukis dulu Adam. Jangan risau, jangan lukis dulu. Cikgu akan bagi dia punya gambar petala tu. Adam dengan Alisa boleh padam dulu. Dengan Mahira boleh padam dulu. Nanti cikgu akan bagi. So kita ada 8 student yang dah masuk ni. Okey, cikgu akan bagi awak gambar petala ni dan minta awak buat bagi unsur nitrogen. Bilangan proton ada 7. Bilangan proton ada 7. Cikgu bagi dekat semua pelajar. Okey, cuba buat. Kalau nak tambah dia punya bulat kecil tu, awak boleh letak ni, bulat ni. Awak pilih bulat yang ada dekat ni. Bulat ni, lepas tu awak pilih warna yang awak nak. Kat sini ada gambar tempat isi warna air ni kan. Lepas tu awak pilih-pilih warna apa yang awak nak. Cuba buat. Nombor proton cikgu tulis salah lah. Aduh. Nombor proton 7 je. Nombor proton 7. Minta maaf, buat semula salah. Nombor proton 7, cikgu tulis 73. Mak nampau. Okey, kita dah ada beberapa pelajar yang dah masuk. Okey. Adam. Okey, lukis semula. Cikgu bagi semula tadi. Nombor proton bagi nitrogen adalah 7. Nombor proton baik. Dia tak ubah lah tu. Jadi awak kena faham kat sini. Cikgu bagi awak. Nombor proton bagi nitrogen tu 7. Bukan 73. 7 sahaja. Cikgu. Ya? Cikgu, kenapa saya punya tak ada? Akmal Oh, tak ada. Okey, cikgu bagi awak. Cikgu macam nak tulis dia bergerak-gerak. Dia bergerak-gerak Sekejap
Okey, macam mana nak lukis dia? First kali, awak tengok dekat dalam atas ni, dekat panel atas ni, awak pilih bulat ni. Awak jangan klik pada gambar yang ada atas whiteboard tu. Lepas tu dia gerak-gerak. Jangan klik pada tu. Awak klik pada bulat yang dekat atas ni. Awak klik dia. Lepas tu awak lukis. Lukisan satu. Lepas tu awak dah siap satu. Awak klik kat tempat lain. Lepas tu awak lukis lagi satu. Macam tu. Lepas tu klik kat tempat lain. Jauh sikit. Jangan klik kat tempat tu. Supaya dia punya circle tu hilang. Cuba tengok cikgu buat. Cikgu isi petala yang pertama dah siap. Petala yang kedua pula. Cikgu isi satu. Dah buat satu ni. Nanti dia ada batu kecil-kecil ni kan. Cikgu nak dia hilang. Cikgu klik kat tempat lain. Lepas tu cikgu klik balik bulat ni. Barulah dia tak terganggu. Macam tu lah. Cuba buat. Kalau kita tengok dekat sini. Mahira dia dah nak siap. Dia buat macam mata Sasuke lah. Okey, Mahira awak buat 7 Okey, 7 ke ni? 2, 4, 6, 7. Okey, bagus. Dia ada 7. Dia ada 7. Tapi Mahira kat sini, sebelum awak lukis muka happy tu, cuba awak dekatkan sikit pada petala yang kedua tu. Dua boleh pair. Ada dua pasangan. Lepas tu satu tu biarkan dia single. Macam tu. Faham tak? Dekat petala yang kedua tu, dua tu awak jadikan dia berpasangan. Jangan jauh-jauhkan dia. Kat sini dia boleh berpasangan dengan yang ini. Yang ini boleh berpasangan dengan yang ini. Cuba buat. Okey, kita tengok Afiq. Afiq bagus. Dah siap petala yang pertama. Afiq nak buat petala yang kedua pula. Okey, kita tengok Danish. Okey, petala pertama Danish dah siap. Petala yang kedua. Danish bagus. Ini contoh yang dah siap lah. Okey, nitrogen. Dia ada 7 proton. Jadi elektron dia pun mesti ada 7. Jadi dia buat lengkap lah ni. Petala pertama ada 2. Petala kedua ada 5 elektron. Okey, bagus. Kita tengok Mahira. Okey, Mahira. Okey, bagus. Dah siap. Okey, Putra masih tak dapat lagi Putra. Tak boleh buat Alisa. Okey, Alisa dah boleh buat. Amin tak dapat. Okey, Afiq. Bagus. Kita tengok Adam. Adam bagus. Dah dapat. Okey, siapa ni? IC tak lengkap lagi. Akmal masih tak lengkap juga. Nanti awak boleh cuba buat. Okey, sekarang ni cikgu nak minta awak lukis pula bagi unsur yang akan menyebabkan awak kena lukis petala yang ketiga. Tadi awak dah lukis tapi tak melibatkan petala yang ketiga. Sekarang ni cikgu minta awak buat unsur yang akan menyebabkan awak kena lukis petala yang ketiga. So cikgu akan pilih lah nak yang mana Kita pilih yang banyak sikit. Mungkin kita boleh pilih sulfur. Sulfur ada 16. Kita pilih sulfur sebab sulfur ada 16. Okey, kita pilih sulfur. Nombor proton ada 16. Cikgu bagi dekat awak. Okey, cuba buat Yang ini adalah sulfur, nombor proton dia ada 16. Cuba awak buat susunan elektron dalam gambar raja dia. Macam mana nak buat? Dia ada 16. Cuba buat Cikgu. Ya, saya. Yang petala 3 tu dia sama macam tadi tu. Ya, sama juga.
petala ketiga dia boleh muat sampai 18. Petala yang pertama boleh muat 2 saja. Petala yang kedua boleh muat sampai 8. Petala yang ketiga boleh muat sampai 18. Okey, Adam bagus, dah mula. Kita tengok cepat Adam buat ni. So, Adam lukis pada petala yang pertama, Adam lukis 2 elektron, bagus. Petala yang kedua, okey, dia dah lukis 4. Ni Adam yang Adam buat ni Okey, dia tengah lukis lagi tu. Biar dia siap dulu. So, apa sebenarnya yang awak sedang lukis ni? Yang warna-warni ni. Yang ada dekat petala-petala ni. Petala ni orbit So, jangan terkejutlah bila cikgu sebut petala ni. Petala ni bermaksud orbit. Dia mengelilingi. Dia macam sistem planet lah. Nukleus yang kat tengah-tengah tu diumpamakan macam matahari. Yang elektron dekat kawasan petala adalah planet. Okey, kita tengok IC buat. Okey, IC petala pertama ada 2. Petala yang kedua ada 2, 4, 6, 8. So, ada 8 IC So, 8 petala kedua, 2 petala pertama. Sudah ada 10 elektron. IC kena lukis lagi berapa? Awak dah ada 10 dah. Awak kena lukis lagi berapa IC? IC dia tengah buat whiteboard. Dia tak buka. Lagi 6. Lagi 6 So, petala ketiga ada 6. Oi, Alisa dah siap. Cuba kita tengok Alisa. Petala yang pertama ada 2. Bagus. Okey, Alisa. Alisa pada petala yang kedua ni ada banyak duduk seorang-seorang. Dia single-single. Tak baik macam tu Alisa. Kena jadikan dia ada couple. 2, 2, 2. Baru jadi 8. Jangan duduk seorang-seorang. Letakkan dia ada couple. 2, 2, 2, 2. So ada 8 lah. Dekat situ. Kalau yang petala yang ketiga tu, boleh ada single. Sebab petala yang ketiga awak letak 6 kan. So boleh letak couple 2 kat situ. Dan single 2 untuk petala yang ketiga. Cuba awak betulkan susunan tu Alisa. Cikgu dah siap ke? Siapa tu? Afiq Saya pun dah siap. Okey, IC Kita tengok IC. IC petala pertama 2 bagus. Petala kedua ada 8. Couple bagus. Petala yang ketiga. Okey, petala yang ketiga ada 6 bagus. Okey, IC. Untuk yang macam ni kan ada kalanya bila kita nak dia seimbang dalam satu bulatan tu. Kalau IC tengok lukisan awak, dia ada couple. Ni petala ketiga yang cikgu nak komen ni. Dia ada 2 kat sini couple, 2 dekat sini couple. Tapi couple yang kat sebelah kanan ni, kalau boleh kita pecahkan dia lah. Supaya satu duduk kat atas, satu duduk kat kanan. Barulah dalam bulatan tu dia seimbang diisi. Maksudnya pada petala yang ketiga, dia ada 2 couple dan 2 single. Faham tak cikgu cakap apa? Cikgu, Dia siapa? gambar saya hilang. Alisa hilang? Gambarnya. Tadi ada. Tak tahu. Tiba-tiba hilang. Okey. Cikgu bagi kat awak. Okey dah. Okey, kita tengok Adam. Adam buat macam mana? Adam, cikgu rasa awak tersilap ni Adam kan? Cuba tengok petala pertama awak Adam. Petala pertama awak ada 2 elektron. Bagus. Dah betul dah, penuh dah. Petala yang kedua, cikgu cakap dia boleh muat 8 Adam. So awak baru letak 6 ni.
petala kedua. 2, 4, 6. Sebenarnya boleh muat lagi 2 ni. Petala yang kedua boleh muat 8. Jadi awak kena baiki balik yang ni. Okay, kita tengok Afiq. Okey, Afiq bagus. Afiq yang bawah ni, Afiq petala ketiga yang bawah ni, jadikan dia couple lah. Jadikan dia couple. Sekejap. Awak pun terlebih, Afiq. Awak terlebih. Cuba awak kira balik awak punya bulatan warna blue tu. Bulatan yang tu awak dah buat sampai berapa? Betul ke 16, Afiq? Cikgu rasa macam terlebih sebab petala pertama ada 2. Petala yang kedua ada 8. Okey, dah 10. Petala yang ketiga tu ada 8. Sudah 18, Afiq. So tak betul tu. Ada 18 Afiq lukis. Okey, Akmal. Akmal ni macam-macam saiz Akmal, petala yang kedua awak tu kena susun cantik sikit, Akmal. Petala yang kedua boleh muat sampai 8. Buat dulu petala yang kedua, penuhkan dia sampai 8. Baru kita buat lukisan pada petala yang ketiga, Akmal. Okay, cikgu. Okay, IC dah betul, bagus. Ada 16. Okay, kita tengok Danish 2. Danish tengah buat Danish dia tengah buat ke? Sebab petala yang kedua tu tak pair, tak ada couple. Petala yang kedua Danish buat tak ada couple. Sebab petala kedua dia boleh muat sampai 8. Jadi buat dia jadi 2, 2, 2, 2. Macam tu. Cikgu, Fatin? saya punya gambar dah terhilang. Siapa? Akmal. Okey. Okey, cikgu dah bagi Akmal balik dah. Cikgu tak tahu kenapa dia boleh hilang Mungkin line kita lah kot Line cikgu ke line awak. Okey, bagus Fatin. Fatin dia tengah buat. Petala pertama dia dah betul. Petala kedua dia betul. Penuh 8. Petala ketiga nak letak berapa tu, Fatin? Okey, Adam. Adam kira balik, Adam. Ada berapa biji-biji awak tu? Betul ke 16? Cikgu rasa terlebih tu, Adam. Petala pertama Adam ada 2. Petala kedua ada 8, dah 10. Petala ketiga ada 8 juga. 18. So salah tu, Adam. Sebab sulfur dia ada 16 sahaja proton. Jadi elektron dia pun mesti ada 16. So dekat sini apa yang awak terlebih adalah petala yang ketiga, Adam. Petala yang ketiga tu sepatutnya ada berapa, Adam? Kalau dia terlebih maka buanglah yang terlebih. Adam? So kesimpulannya awak dah boleh buat lah ni. Cikgu tengok Alisa pun dah betul. Okey, Mahira pun dah betul. 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagus. Mahira betul. Amy buat 2, 4. Amy awak petala 2 awak tak penuh, Amy. Petala 2 boleh muat sampai 8. Tapi awak buat 2, 3, 4, 5, 6 sahaja. Amy kena penuhkan petala yang kedua dulu. Kena penuhkan petala yang kedua dulu. Baru kita isi petala yang ketiga. Okey, Danish dah betul. Bagus. Adam dah betul. Bagus. Afiq. Bagus. IC. Bagus. Akmal dalam proses. Fatin. Fatin punya besar sikit. Jelas sikit dia punya. Tu biji-biji macam telur kan. Betul lah tu. Bagus. So itulah dia kaedah untuk kita nak melukis gambar apa ni, gambar elektron dia. So apa yang aktiviti yang kita buat tadi adalah bagaimana membuat susunan elektron. Susunan
elektron. Susunan elektron tu mesti sama. Bilangan elektron dengan proton tu mesti sama lah. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Okay, so awak pun dah faham cara-cara nak lukis. Dan awak kena tahu juga jadual berkala ni macam mana dia susun. Dia susun mengikut bilangan nombor proton. Kalau nombor proton tu makin besar, dia akan duduk ke kanan dan ke bawah. Okey, dekat sini sebelum cikgu mengakhiri kelas kita, so dekat Google Whiteboard tu awak dah boleh padam lah sebab kita dah habis kat situ. Okey, awak boleh masuk Meet tu balik. Masuk Meet tu balik. So tengok ni last dia, cikgu simpulkan dia. Dalam jadual berkala yang awak belajar ni, kita ada banyak sangat unsur yang ada dalam jadual berkala. So kita bermula dengan hidrogen. Kenapa hidrogen duduk atas? Nanti mungkin ada soalan. Kenapa hidrogen duduk atas? Jawapannya kerana Sebab dia gas paling ringan. Dia gas paling ringan. Oh, Ringan. bagus. Bagus. Dia gas paling ringan, betul. Kenapa dia paling ringan? Siapa dapat jawab? Kenapa? Aku panggil kurang atom macam tu. Bagus. Dekat-dekat jawapan awak dah. Sebab dia ada satu proton saja. Kalau awak nak lukis macam tadi, awak kena lukis satu je bulat. Lepas tu dah siap dah. Simple sangat. Jadi dia paling ringan. Yang kedua, ringan adalah helium. Tapi hidrogen dengan helium ni, helium duduk kanan lah. Sebab dia ada dua proton. Helium ni jisim dia berat sikit daripada hidrogen. Tapi still yang ringan jugalah. Helium ni kalau awak isi dalam belon, dia jadi apa? Belon tu kembang, lepas tu dia akan Terapung. terapung naik atas. Betul. Terapung. Helium ni kalau awak sedut gas dia masuk dalam awak punya sound box dalam mulut, apa jadi sound awak? Dia akan jadi pitching tinggi. Suara je budak-budak. Suara jadi budak-budak. Awak boleh buat sound tu. Cuba buat. Awak kan belajar music. Music ada pitching dia kan. Pitching jadi tinggi lah. Okey, lithium yang nombor 2 ni, yang lithium nombor 3, proton dia ada 3. Lithium ni jumpa kat mana? Lithium ni jumpa dekat battery phone. Kalau awak buka handphone awak, tapi handphone sekarang dah tak boleh buka battery. Handphone dulu boleh buka untuk tengok battery kat dalam. Mesti ada tulis lithium, Li. Okey, lepas tu kita ada Be ni yang tak popular sangat. Carbon popular lah sebab carbon dia adalah unsur yang major dalam badan kita. Sebab kita makan nasi kan, karbohidrat. Jadi badan kita ni memang totally diperbuat daripada carbon yang banyak. Okey, kita ada nitrogen. Nitrogen adalah gas yang ada pada atmosfera kita sekitar 71%. So banyak nitrogen. Oksigen adalah untuk awak bernafas. Fluorine pula F. F ni adalah fluorine yang digunakan untuk kita buat air. Air yang dekat rumah awak yang dekat pipe tu, dia dah diletakkan dengan fluorine. Sebab kalau awak minum air terus daripada sungai yang tak dirawat tu tadi, berkemungkinan gigi kita boleh jadi kakis lah. So dia letak F dekat situ. Okey, lepas tu kita ada neon dekat sebelah kanan sekali ni. Kumpulan ke-18 ni paling hujung. Neon ni dia adalah gas yang bercahaya. Kalau awak pernah tengok cerita lumba-lumba kereta sport, biasanya ada lampu kat bawah. Lampu tu dia letak neon kat dalam dia supaya dia bercahaya, nampak cantik. Dekat kumpulan yang paling hujung ni, yang baris yang 18 ni, semua bercahaya. Argon. Bawah neon ada argon. Cikgu zoom sikit bagi awak nampak. Okey, kita ada argon. Argon pun sama, dia boleh bercahaya juga. Argon ni adalah gas yang ada dalam lampu Kalimantan. Lampu Kalimantan ni tak tahulah sekarang ada lagi ke tak. Mungkin rumah awak semua pakai LED. Kalimantan ni yang panjang. Dalam lampu Kalimantan ada gas argon. Kalau mentol tu pecah, argon akan terkeluar, lampu dah tak boleh menyala. Okey, krypton ni apa pula? Dia pun bercahaya, warna hijau. Ini Superman takut. Kalau awak tengok cerita Superman, dia takut dengan batu yang berwarna hijau bernama krypton. Tu contoh-contoh dia. Kebanyakan yang kumpulan 18 ni semuanya yang bercahaya, yang cantik. So ada banyak sangat dalam kehidupan kita berkaitan dengan unsur-unsur ni. Okey. Itu sahaja untuk kelas pada pagi ni. Ada apa-apa soalan tak? Kalau ada soalan, boleh bagi tahu cikgu. Cikgu jawab. Danish, ada soalan Danish?
Cikgu saya ada soalan. Cantik. Apa dia? Soalan ni lain macam sikit. Kenapa kalau kita gas helium tu kita sedut suara kita jadi lain? Okey, bagus. Soalan yang bagus, Akmal. Kenapa bila kita sedut, gas dia jadi lain? Dia disebabkan oleh ketumpatan yang berbeza. Ketumpatan yang berbeza. Kalau awak tengok helium, dia mempunyai ketumpatan yang kurang berbanding gas yang ada di dalam atmosfera kita lah. Disebabkan oleh ketumpatan gas yang berbeza. Ketumpatan gas itu jawapan dia lah. Nanti cikgu boleh tunjuk. Dia ada, kalau ada video kita boleh nampak. Sebab kalau ketumpatan yang berbeza, awak nak menyampaikan gelombang tu akan melalui satu frekuensi yang berlainan. Sebab helium ketumpatan dia sangat-sangat sedikit. Jadi pitching dia akan jadi tinggi sikit lah. Macam tu. Kalau jawapan, pernah ada soal tu dalam PT3. So jawapan dia adalah ketumpatan gas yang berbeza. Cikgu harap tu menjawab soalan awak lah. Lagi ada soalan? Cikgu, yang cikgu masukkan lampu panjang tadi tu macam lampu dalam kelas tu. Lampu kelas kat sekolah ya betul. Kalau lampu tu dia gunakan filamen, jadi dalam mentol tu dia ada gas argon lah. Gas argon ni. Ya, kebanyakan yang dulu punya lampu dia macam tu Dia lampu yang panjang tu kan. Bila ada filamen, nanti elektrik kita akan tekan switch. So elektrik tu mengalir. Jadi filamen tu panas. Bila filamen tu panas, dia akan aktifkan gas argon. Jadi argon dia akan menyala. Macam tu lah. Sama konsep dengan lampu neon. Cuma neon tu dia lampu lumba kereta lah. Lampu kereta-kereta yang sport tu. Lagi ada soalan tak? Tak ada sih. Gambar cikgu hilang. Baik. Tak ada cikgu. Tak ada sekejap Okey, kalau tak ada soalan, itu sahaja kelas pada kali ini. Dan nanti cikgu akan letak dekat WhatsApp apa yang awak perlu buat untuk lengkapkan awak punya buku ni lengkapkan buku ni, nanti cikgu minta awak lengkapkan je lah. Itu je kerja dia. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, cikgu tutup kelas kita dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Semoga awak berjaya dalam ujian pengesanan awak lah. Dah habis kan? Okey. Good luck. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih Terima kasih, cikgu. cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Cikgu. Okey.